Manakala di Terengganu, keadaan banjir dilaporkan semakin menurun dengan lebih ramai penduduk dibenarkan pulang ke rumah berikutan air yang semakin surut. Wakil Esrawani di Terengganu, Fazlizai Ali, sedia memberikan laporannya. Silakan Fazlizai. Baik, terima kasih Haji di Kuala Lumpur. Cuaca yang cerah sejak pagi tadi membolehkan sebahagian mangsa yang terjejas telah pulang ke rumah masing-masing. Di mana sehingga kini hanya 517 mangsa masih berada di pusat pemindahan dan sebanyak 8 pusat pemindahan sementara masih diaktifkan di daerah Dungun dan juga Kemaman bagi menempatkan 128 keluarga. Di Kemaman yang sebelum ini merekodkan jumlah mangsa tertinggi iaitu melebihi 10,000 orang, namun kini hanya 144 mangsa masih berada di satu buah pusat pemindahan. Manakala di Dungun pula seramai 373 mangsa melibatkan 95 keluarga masih berada di 7 buah PPS. Baik Haji, walaupun situasi banjir di Terengganu bertambah reda dan banyak jalan-jalan yang sebelum ini dinaiki air telah surut, namun pihak polis Terengganu seringkali mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil risiko ataupun terlalu gairah meredah kawasan-kawasan banjir ini jika ianya kembali berulang. Dan tindakan saman akan dikenakan kepada mereka yang masih mengingkari papan tanda amaran yang dipasang di kawasan banjir. Tindakan akan dikenakan di bawah Seksyen 37/2 Akta Pengangkutan Jalan 1987 di mana boleh dikompaun sehingga RM300. Itu kata Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik, di mana pihaknya tidak akan berkompromi lagi dengan mana-mana individu yang dikesan masih melakukan tindakan meredah kawasan-kawasan banjir ini kerana ia boleh merisikokan nyawa mereka sendiri. Dan sehingga kini Haji, tiada sebarang kehilangan nyawa dilaporkan di Terengganu ini. Untuk kongsian lanjut, kita ikuti perinciannya daripada Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik. Kita tidak akan bagi peluang lagi, tidak bagi maaf lagi. Jika ada mereka yang engkar, mereka akan diambil tindakan saman di bawah seksyen berkenaan. Sebab ada lagi yang cuba merentasi air banjir ini. Terutama sekali yesterday ada satu kes yang 4x4 ni cuba merentasi air banjir. Saya dah kata kita jangan cuba ambil risiko untuk merentasi air banjir ni. Walaupun jalan tu jalan yang biasa kita lalui, sebab air banjir ni airnya keruh, kita tak nampak, kita tak tahu apa berlaku pada jalan tu. Mungkin jalan tu telah putus, mungkin jalan tu telah runtuh. Fazlizai, mungkin boleh bagi sedikit pencerahan juga, adakah di kawasan Dungun dan juga Kemaman ini, di kawasan mana yang masih dibuka PPS yang menampung mereka yang berpindah akibat kawasan kediaman mereka ditenggelami air banjir? Mungkin ada info yang dapat dikongsikan, Fazlizai? Okay, baik. Kalau di Dungun melibatkan pengalaman kalau di Kemaman setakat ini melibatkan mangsa di daerah Sekolah Kebangsaan Bukit Mentuk. Namun jika keadaan cuaca ini berterusan dan tiada hujan lebat maupun fenomena air pasang besar, kemungkinan kesemua mangsa yang terjejas ini akan mula pulang ke rumah masing-masing kerana ini gelombang kelima yang melanda Terengganu antara gelombang terpanjang yang dilalui oleh mereka yang di tempat pemindahan kerana pada hari ini telah memasuki hari ke-9 dan ada di kalangan mereka telah melalui 2 hingga 3 kali terpaksa berpindah ke pusat pemindahan banjir dan di mana keadaan yang kembali surut ini membolehkan kesemua mangsa mengambil peluang untuk mencuci rumah masing-masing. Walaupun mereka telah lali dengan keadaan-keadaan banjir ini, namun bencana yang melanda pada Rabu lalu khususnya di kawasan Bukit Mentuk, Kampung Pekalan Pandan dan juga Kampung Tempurung, ada penduduk yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka dan juga barang-barang perniagaan mereka juga turut terjejas. Apakah ataupun keperluan yang mendesak bagi, ialah kita tahu di Kuala Lumpur dan juga di kawasan Lembah Kelang ini yang tidak terkesan dengan banjir tetapi terkesan dengan jumlah kes pandemik yang begitu tinggi, tetapi ramai sekali dan juga kumpulan-kumpulan NGO mengumpulkan dana-dana bantuan dan juga ingin mendapatkan bantuan-bantuan segera seperti pakaian, pampers pakai buang dan sebagainya. Jadi bagi di kawasan Dungun dan Kemaman yang sudah kembali ke rumah masing-masing, apa keperluan yang mendesak
supaya mereka yang ingin turun menolong rakan-rakan di Terengganu ini yang mungkin dapat memberikan bantuan yang spesifik dan tidak akan orang kata pun terbiar ataupun terbazir begitu saja, dan perkara ini perlu dikongsikan oleh Fazlizai. Baik, kalau di Terengganu ini kita tahu berulang kali mengalami episod banjir membuatkan mereka lebih bersedia. Dari segi keperluan makanan, saya yakin kerajaan negeri telah memberikan pengurusan yang terbaik di mana tiada aduan ataupun keperluan yang tidak mencukupi bagi masa-masa banjir ini. Namun apa yang saya lihat sepanjang saya berada 8 hari di Kemaman dan memasuki pusat-pusat pemindahan banjir ini, saya dapati antara perkara utama yang dialami oleh mereka jika kembali ke rumah adalah selain membersihkan kawasan rumah mereka, pakaian itu adalah yang paling penting kerana mereka terpaksa membasuh semua pakaian yang telah ditenggelami air dan menyukarkan mereka ketika ini kerana kebanyakan dobi-dobi yang ada itu telah penuh. Dan ada juga tindakan daripada NGO-NGO dengan menghantar pakaian-pakaian terpakai untuk menyalurkan kepada mangsa banjir yang terjejas ini. Itu antara keperluan mendesak yang saya lihat setakat ini, di mana walaupun ada yang berbuat demikian namun mungkin mengalami masalah seperti bayi ataupun saiz-saiz kepada mereka-mereka yang tidak sesuai dengan mereka dan sebagainya. Tapi untuk keperluan makanan dan sebagainya, saya lihat mereka masih mencukupi dan tiada sebarang rungutan yang diterima sepanjang mereka baik berada di pusat pemindahan ataupun telah pulang ke rumah masing-masing. Rentetan nasihat pihak Ketua Polis Terengganu berkaitan orang awam yang ingin melalui kawasan banjir dengan melakukan tindakan yang mungkin memberikan risiko kepada keselamatan mereka. Jadi adakah itu juga perlu diambil cakna oleh penduduk Terengganu, kerana jika ada gelombang seterusnya dengan amaran yang diberikan oleh Met Malaysia bahawa hujan akan turun juga di kawasan negeri Terengganu, jadi apakah selain daripada tanda amaran, adakah pihak awam sudah pun sedia maklum kawasan-kawasan, jalan-jalan ataupun laluan-laluan yang akan dinaiki air sekali lagi jika hujan lebat terus melanda di Terengganu. Jadi bagaimana Fazlizai melihat kesedaran masyarakat supaya mereka tidak mengambil risiko untuk meredah air banjir walaupun mereka menaiki kereta 4x4 ataupun seumpamanya? Baik, setakat ini 3 kes di Terengganu telah direkodkan dengan meredah air banjir ini, baik menaiki kenderaan motosikal ataupun 4x4. Itu yang telah direkodkan semuanya di daerah Kemaman. Dan saya yakin walaupun mereka telah familiar dengan kawasan sekitar, namun bila kawasan itu diredah air banjir ataupun dinaiki air yang dalam, mereka tidak akan dapat mengagak kedalaman kawasan berkenaan. Dan bagaimana struktur dia, mungkin ada tanah dah runtuh dan sebagainya kerana air yang dinaiki itu merupakan air lumpur dan kita tak nampak pada laluan yang ditenggelami itu. Dan itu antara yang dialami oleh mangsa-mangsa banjir ini yang mereka mengambil risiko yang terjejas itu. Dan walaupun mereka saban kali melalui episod banjir ini, namun mereka masih menganggap kawasan-kawasan berkenaan ini macam sebagai pesta. Kerana ini merupakan setahun sekali bencana banjir ini melanda. Jadi mereka akan mengambil kesempatan untuk bermain air dan sebagainya. Seperti juga mak-mak rempit, mereka akan menunggang motosikal di kawasan-kawasan banjir dengan menunjukkan pelbagai aksi. Namun mereka juga tidak akan terlepas dengan sebarang tindakan dan juga kompaun kerana kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan kompaun turut akan dikenakan kepada mereka. Namun setakat ini tiada sebarang kompaun dikenakan di kawasan bencana banjir, baik di kawasan yang paling teruk iaitu di Dungun dan Kemaman setakat ini. Terima kasih Nur Fazlizai Ali, Wakil Awani di Kuala Terengganu.